tu babang. Yang pasal harta pusaka mula bapa masa tu kan. Kenapa? Aku dapat ke tu? Kalau abang lelaki, abang punya teh semua Ya kan? Tapi Macam aku tu dapat selalunya. je tu bang. Allah, tempat siapa yang bertanya tu Aku Kurang mana tahu periksa je tu. teh. Ada baiknya kita ni tanyakan kepada orang yang pakar mengenai isu harta pusaka ni. Kita bersama siapa ni, Fifa? Kita akan bersama dengan Tuan Azril Anwar bin Haji Ahmad, peguam syar'i, yang mana kita akan mengongsikan mengenai segmen bicara undang-undang pengurusan harta pusaka orang Islam amalan terkini. Jadi alhamdulillah ada penonton, kami telah pun mendatangkan narasumber untuk segmen bicara undang-undang untuk pada kali ini, Auda. Yang mulia Tuan Azril Anwar bin Haji Ahmad yang telah pun berada di sebelah saya sebenarnya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat berpuasa juga. Selamat berpuasa Tuan, dan terima kasih kerana datang ramai pagi, menyerikan lagi ramai pagi untuk edisi kali ini Tuan. Jadi sedikit perkongsian memulakan sesi hari ini dengan sedikit sketsa ni Tuan. Rasanya perkara yang sering kita ni lihat barangkali dalam kaca TV, dalam drama dan sebagainya, sering sering diambil sebagai plot untuk dalam drama, tapi realitinya memang perkara ini memang terjadi jadi Tuan. Jadi mungkin untuk penerangan barangkali sebagai mukadimah sesi wawancara kita ni hari ini, pengurusan harta pusaka orang Islam amalan terkini, mungkin boleh diberikan peluang barangkali pada Tuan untuk membincangkan secara ringkas sedikit mukadimah mengenai topik ini. Silakan Tuan. Okey, terima kasih. Topik pada pagi ini adalah pengurusan harta pusaka iaitu amalan terkini. Seperti yang kita ni tahu, setiap orang yang akan menguruskan harta pusaka ni dia ada dia punya prosedur-prosedurnya. Dan pada pagi ini topik ini akan bincangkan macam mana apa yang perlu dibuat dahulu oleh ahli-ahli waris yang tinggal dan mana apa yang perlu ke mana mereka perlu tuju dahulu. Seperti dia pada tahun ini, awal tahun ini ada sedikit perubahan, tetapi prosedurnya masih sama, cuma tempat yang hendak dituju tu saja yang berbeza sikit daripada sebelum ini, kerana pada awal tahun ini sedikit perubahan, dah banyaklah. Itu yang pada pagi ini kita akan bincangkan ke mana hala tuju, ke mana yang perlu pihak ahli waris pergi dahulu untuk membuat sesuatu permohonan selepas untuk menguruskan harta pusaka si mati ini. Dan juga Tuan, mengenai yang ingin disampaikan mengenai harta pusaka ini, boleh Tuan jelaskan juga apakah yang perlu dibuat terlebih dahulu oleh ahli waris bagi menguruskan harta pusaka si mati. Silakan. Okey. Bagi soalan tu, untuk jikanya berlaku kematian iaitu si mati dan ahli warisnya, apa yang perlu dibuat dahulu adalah saya bercakap tentang undang-undang yang perlu dibuat terlebih dahulu. Dia terus perkara yang perlu dibuat dahulu adalah dia memfailkan satu permohonan sijil untuk mendapatkan sijil faraid. Permohonan ini perlu dibuat di mahkamah syariah. Yang tu yang perlu dibuat dahulu oleh ahli waris yang mana yang tinggal untuk membuatkan yang tu yang pertama dahulu yang perlu ditempuhi, perlu dibuat dahulu. Dan sebelum benda tu apa yang kita tahu, masa kita nak buat permohonan sijil faraid ini perlu ada dokumen-dokumennya. Yang paling penting adalah sijil kematian untuk si mati itu dulu. Yang tu yang perlu dibuat dulu, sijil faraid. Sijil faraid. Kalau boleh dijelaskan lagi ni Tuan, kenapa macam Tuan telah pun memberikan kepentingannya mesti itu yang paling penting, sijil faraid mesti ada. Dia mungkin yang tertanya jadi Tuan, apakah sebenarnya di antara tujuan dan kenapa perlu perintah faraid ini Tuan? Okey. Perintah faraid ini mungkin ada orang untuk makluman semualah dan para penonton semua. Perintah faraid ini adalah untuk menentukan siapa ahli waris untuk si mati tersebut. Tanpa sijil faraid ini kita ni tidak tahu siapa ahli waris untuk si mati tersebut. Dan juga di dalam sijil faraid ini ada menentukan berapa bahagian untuk ahli waris si mati. Dan saya juga kembali kepada yang awal tadi, yang sketsa yang dibuat tadi, yang dikatakan tadi, harta waris anak lelaki, akulah semua. Sebenarnya anak lelaki, anak perempuan pun ada bahagiannya masing-masing. Cuma apa yang dimasukkan adalah anak lelaki ini bahagiannya adalah
besar daripada anak perempuan lah. Bukannya anak perempuan itu diketepikan terus. Cuma bahagiannya saja beza. Itulah sijil faraid ini, itulah yang menentukan. Salah satunya yang penting ada yang penting adalah yang ada dalam tu adalah untuk menentukan siapa ahli waris si mati. Dan juga yang kedua, dan berapa bahagian ahli waris yang si mati itu. Dia ada ahli warisnya, lepas tu ada bahagian-bahagiannya. Kalau boleh ditanyakan Joni Tuan mengenai dengan definisi ahli waris, yang kebanyakan kali memaklumi kalau ahli waris ini selalunya terdiri pada mereka yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan si mati. Tapi bagaimana pula halnya jika mungkin ada anak angkat ataupun orang yang mungkin ada pertalian persaudaraan, ada pertalian darah, tapi mungkin orang ini yang sebenarnya menjaga si mati darinya sakit sampai ke meninggal dunia dan sebagainya. Jadi bagaimana kedudukannya ni Tuan? Okey, bila kita ni bercakap pasal ahli waris ni, dia ada berapa peringkat ahli waris utama, ahli waris yang kedua. Okey, mungkin saya fokuskan kepada ahli waris yang utama adalah kepada mungkin si mati itu jika dia mempunyai ibu bapanya, itu adalah ahli waris utama dia. Lepas itu suami ataupun isteri. Lepas itu anak-anak. Anak-anak. Lepas itu yang waris utamalah. Yang berbalik kepada soalan yang sama ada anak angkat. Anak angkat memang tidak menjadi ahli waris kepada si mati itu kerana statusnya adalah anak angkat. Walaupun kita ni mengatakan bahawa itu dia menjaga, anak angkat tu menjaga si mati itu daripadanya duduk hospital, dah sakit dia hantar pergi hospital, appointment klinik ke hospital sampai si mati itu meninggal, dia menjaga. Itu mungkin dia tidak ada dapat harta pusat kritikan dalam sijil faraid, dia tidak akan menjadi ahli waris. Tapi mungkin ada ihsannya. Mungkin si mati itu mungkin dia ingat anak angkat ni, kalau mungkin dia bijak menguruskan, mungkin semasa dia hidup, mungkin dia ingat anak angkat ni, dia tahu sudah kan, ada kadang si mati dia tahu anak angkat ni tidak akan mendapat harta pusakanya, tidak menjadi ahli warisnya jika dia mati. Mungkin dia pada awalnya dia sudah memikirkan ni ke depan, dia bagi siap-siap. Dia bagi, dia mungkin dia telah masa hidupnya dia telah memberi, dia telah memberikan rumah ni kepada anak angkatnya. Dia ada pemberian sudah. So jadinya selepas ia meninggal itu dia tahu anak angkat memang takkan dapat menjadi ahli warisnya. Jadinya dia telah awal-awal buat menguruskan harta pusaka, harta-hartanya dengan memberi. So jadi anak angkat ni mungkin dia akan ada sikit kelegaan. Ada sumbangannya masa dia hidup, jadinya dia ada pemberian daripada bapa angkat atau ibu angkatnya lah. Bagaimana kedudukannya Tuan kalau misalnya tidak sempat dilakukan hal yang sedemikian, tapi mungkin selepas dikeluarkan perintah faraid dan sebagainya, ada pembahagiannya dan sebagainya, jadi anak angkat tidak mendapat bahagian, tetapi anak yang sebenar mungkin secara perundingan bersetuju, bahagiankunya aku bagikan rahsianya pasal bagiku ia lebih berhak. Adakah berlaku kes-kes yang sebegini? Benda tu boleh berlaku di atas perundingan dan jasa baik dan ihsan kepada ahli waris itulah. Mungkin dia ingat masa dia arwah si mati ni hidup, si anak angkat ni yang banyak duduk bersama dengan arwah, apa semua dia menjaga makan minum, sakit, bagi ubat apa semua. Mungkin yang ahli waris yang sebenar tu mungkin anak-anaknya lah. Mungkin dia rasa macam sumbangan daripada abang ataupun adik angkatnya ni macam besar daripadanya, mungkin dia boleh membuat begitu. Benda tu boleh, tapi selepas di hujungnya nantilah mesti selesaikan, walaupun sijil faraid dibuat dulu. Lepas tu di hujungnya tu nanti pemberian tu dibarutah di kita ni boleh. Dan juga ingin diketahui juga Tuan, apabila selepas perintah faraid dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, apa langkah seterusnya itu Tuan? Okey. Selepas pihak ahli waris ni, semua ahli waris dan Mahkamah Syariah telah keluarkan nama si ahli-ahli waris yang ada untuk si mati ni. Lepas itu mungkin salah seorang daripada ahli waris tersebut. Sebelum ini saya bercakap pasal tahun-tahun sebelum ini, awal tahun ini, sebelum ni kita ni mesti ke pihak tu mesti ke Mahkamah Syariah dahulu untuk memfailkan satu permohonan untuk dia mengesahkan bahawa dia salah seorang daripada ahli waris ni menjadi pentadbir. So sekarang lepas dia mengesah, Mahkamah Syariah keluarkan perintah untuk pengesahan itu,
dia akan ke mahkamah sivil pula untuk mendapat surat kuasa mentadbir. So now jadinya pada masa ini pada bulan 2 Februari 2024 ada perubahan berlaku. Tidak perlu lagi ke mahkamah syariah, terus saja ke mahkamah sivil untuk mendapatkan satu surat kuasa mentadbir. Ini balik kepada yang sebelum perubahan itu ada lagi apa yang dibuat tu macam ni dulu. So jadinya selepas sijil faraid itu tidak perlu lagi ke mahkamah syariah, bawa din ke mahkamah sivil pula untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir, yang mana salah seorang saja yang perlu dilantiklah jadi ahli waris ataupun mungkin 2 orang. Tetapi di situ mesti ada persetujuan daripada ahli waris semua untuk melantik pentadbir. Bukannya kata 10 orang ahli waris, 10 orang jadi pentadbir. Susah nanti kan kan pergi 10 orang kan turun pergi bank ke mana. Dia mesti 1 ataupun 2 orang lah. Kalau tadi boleh imbas kembali dengan Tuan dan juga penonton Rampai Pagi, rasanya penonton Rampai Pagi khususnya yang tegar menonton Rampai Pagi, peminat tegar Rampai Pagi sudah mengetahui kita pernah membawakan topik mengenai dengan pengurusan siapa yang digelar pentadbir. Jadi kebiasaannya selalunya prosedur seperti diterangkan tadi oleh Tuan ialah merupakan mereka yang terdiri daripada waris utama, anak-anak dan sebagainya. Dan sebenarnya tugasan sebagai seorang pengurus pentadbir ini bukan sesuatu yang mudah, Tuan. Mesti seseorang individu yang amanah. Jadi banyak sebenarnya tanggungjawab yang dijalankan, yang dipikul dan sebagainya. Dan itu rasanya terpulang kepada keluarga yang menentukan, waris-waris yang menentukan siapa. Dan semestinya abang sahaja yang paling tua sekali. Betul, Tuan? Mungkin boleh diterangkan lagi sekali, Tuan. Okey, bila kita merujuk pada cakap pasal pentadbiran ni kan, tak semestinya ada orang berfikiran abang yang tua, aku yang tua, akulah menjadi pentadbir. Dan sepatutnya benda tu tidak ada berlaku. Mungkin tidak ada yang undang-undang yang khusus menyatakan bahawa pentadbir ini mesti abang yang tua, anak yang sulung ataupun ni. Mungkin di situ perlu ada perbincangan daripada ahli waris sesama mereka lah. Mungkin atas rasa tanggungjawab abang yang tua tu boleh juga ada menyatakan, tapi janganlah menggunakan kuasanya sebagai orang abang yang tua atau kakak yang tua, aku yang tua, aku yang sepatutnya menjadi, at least dia mesti ada perbincangan daripada ahli waris, mesti ada persetujuan daripada ahli waris, sebab ini melibatkan satu amanah yang besar dan dia perlu menjaga hak-hak ahli waris ataupun adik-beradiknya yang lain ataupun ibu bapanya ke pasangan kepada suami ataupun isteri. Itulah apa yang berlaku kadang-kadang. Yang berlaku kadang ada pasangan, kalau contohnya kalau macam pasangan suami isteri, mungkin kalau anaknya sudah besar ke apa sudah ni, mungkin dia lantik anaknya yang dirasa macam selesa untuk membuat kerja dan amanah. Dan sebab benda ni bukannya pentadbir ni bukan sekadar nama syok jadi pentadbir, tapi banyak amanah yang perlu dipukul. Betul. Macam walaupun dia berhak untuk, macam contoh pentadbir, dia berhak untuk mengeluarkan duit arwah di bank, tapi duit tu bukannya duitnya. Dia perlu ingat itu duit adalah hak ahli-ahli waris yang lain, dia perlu ingat. Sebab tu yang walaupun 1 sen dia guna pun adalah dikira semua benda tu. Saya masih ingat ada dikongsikan dulu, Tuan, kalau mentadbiran ni yang pertama sekali ialah melunaskan hutang-hutang si mati. Kemudian yang hujung baru baki itu baru harta yang sebenar yang akan diagihkan. Betul, Tuan? Ya, betul. Dia sepatutnya memang dia akan melunaskan apa-apa mungkin hutang dia dengan hutang dia dengan manusia, hutangnya dengan Allah semua kan. Jadinya hutang-hutang tu perlu diselesaikan dahulu, lepas itu dibagi. Ada mungkin dia punya fidyahkah ataupun dia punya ni, lepas tu pengurusan semua jenazahnya apa semua. Yang last kali mungkin ada harta sempacaran dia suami isteri kan, mungkin ada semacam. Yang last kali tu yang balance satu barulah boleh kita ni katakan bahawa itulah bahagian masing-masing lah untuk ahli waris. Itu saja yang last sekali lah. Waktu yang paling sesuai barangkali, Tuan, mungkin ada yang menyaksikan Rampai Pagi hari ini. Bila kan sebenarnya Tani harus melantik pentadbiran ini, bila Tani boleh bercakap mengenai dengan pengurusan harta pusaka? Mungkin kalau Tani lihat dari segi drama dan sebagainya, sering Tani lihat plot yang sering disajikan, macam masih awal katanya, bapa baru meninggal, mama baru meninggal, sudah tak kamu bercerita pasal harta dan sebagainya.
Jadi macam mana kedudukannya sebenarnya tuan? Bila waktu yang paling sesuai? Oh, dia kalau kita ni bercakap pasal waktu ni kan, dia tak ada spesifik waktu lah. Tak semestinya undang-undang tak menyatakan bahawa hari ini meninggal, esok mesti menguruskan. Tidak cakap macam tu. Pasal sepatutnya dia ada dia punya tempoh masa. Kalau kita ni secara ni janganlah ada orang bagi tempoh berehat dululah. Jangan terus-terus ni lagi pun apa yang yang saya cakap tadi, untuk keluarkan CJ Faraid, untuk dapat CJ Faraid ni perlu ada CJ kematian. Benda tu mesti ada dulu. Benda tu akan ambil masa. Tapi tempoh yang sesuai ni mungkin saya tidak ada, saya pun tidak menyatakan bahawa macam 2 minggu lepas, tak ada. Dia sepatutnya mungkin terpulang kepada ini, mungkin selepas ada yang kalau nak menguruskan, bukan nak menguruskan awak cepat pun tidak, lambat pun tidak, tapi masa tu mesti masa yang nak definisi masa sesuai tu, nak cakap mungkin lepas 2 minggu tu pun macam susah juga kan. Kita ni bergantung kepada dokumen mungkin ada ahli waris yang masih bersedih ke apa kan. Terus-terus saja kan, terus-terus menguruskan tu macam tak nak manis lah. Macam selalunya mungkin ada yang berlaku mungkin lepas sebulan lebih lah, selalunya yang ke atas, sebulan ke atas lah. Jarang, sepanjang yang sini jarang yang berlaku hari ini dia meninggal, lepas tu esok datang jumpa saya bila meninggal kemarin. Jarang, benda tu jarang berlaku lah. Ya, jadi tuan, ada sepanjang kita ni bercakap ni kan, teringat satu macam ada isu semasa lah ya. Boleh ditanyakan juga kepada tuan, kalau sekiranya si mati itu tidak sempat ataupun tidak meninggalkan harta pusaka kepada ahli waris ataupun anak-anaknya, tapi anak-anak mereka ini mau kan mengambil harta waris itu, dibolehkan kata tuan? Dia maksudnya dia tak meninggalkan wasiat. Tiada wasiat ataupun tidak sempat meninggalkan wasiat, jadi harta itu tidak ada dipasingkan arah anak-anaknya lah, tapi anaknya mahukan harta pusaka tersebut. Dia bila cakap pasal itu, masa dia itu pentingnya semasa dia hidup ada orang, dia pandai, dia telah menguruskan, dia telah membahagi-bahagi. Dia kan bahagilah, dia telah cakap ini, dia telah buat sesuatu pengurusan yang mana tanah ini diberikan kepada anak ini, harta ini diberikan. Dia buat awal-awal sudah. So jadinya bila tak ada tu macam itu, dia tak sampai, mungkin dia tak terfikir benda tu kan. Jadinya mungkin ajal tak tahu sampai awal dia tak buat. Jadinya bila berlaku macam itu, dia kembali kepada harta yang ada yang ditinggalkan oleh si mati itu, dijadikan sebagai harta pusaka. Lepas itu dah ada CJ Faraid, ada pentadbir, yang di hujungnya nanti itu ahli-ahli waris sesama mereka lah akan berbincang. Mungkin ada dalam 5 ataupun 5 hartanah lah. Contohnya tanah 5, dia akan memberikan kepada kami bincang siapa yang mau, siapa yang tak mau, siapa yang boleh menerima, siapa yang menolak. Itu yang di last selepas satu lah. Kerana ada perbincangan daripadanya, bukannya macam terus-terus saja aku mau ambil. Sebab yang harta yang dikatakan yang dia mau ambil tu bukan haknya saja seorang di situ. Dia ada hak orang lain, ahli waris, mungkin adik-beradiknya, suami ataupun isteri yang atau anak-anak yang inilah. Dia bukannya terus-terus nyatakan bahawa aku mau ni. Benda tu tak boleh berlaku. Dia boleh cakap saja, tapi berdasarkan apa yang perlu dibuat nanti kan, tak boleh macam itu. Dia mesti ada, setiap benda harta yang ditinggalkan tu adalah hak-hak ahli-ahli waris, bukannya seorang saja yang punya hak di situ. Dia mesti faham di situ. Jadi kebetulan tuan pun ada mengongsikan tadi mengenai dengan contohlah mungkin si mati memiliki tanah dan sebagainya. Rasanya penting juga untuk tadi meluangkan sedikit masa untuk mengetahui, untuk memahami perkara ini dengan lebih dekat lagi tuan, mengenai dengan pengurusan, cara menguruskan harta pusaka yang melibatkan tanah milik si mati. Kalau kita lihat ni tuan, Ina dapat lari daripada memikirkan apa yang pernah dilihat dalam kaca TV dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ada juga drama-drama rasanya yang cukup terkenal jadi kalangan masyarakat kita ni. Ada satu drama tu mengongsikannya hartanya, tanahnya akan dibagi kepada sekian-sekian sepolan bin sepolan. Kalau ini syaratnya, kalau memenuhi syarat aninya, tanah ni kau punyanya. Jadi macam mana keadaan yang realitinya ni tuan? Sepatutnya bila kita ni dah sampai yang peringkat dah CJ Faraid sudah settle, dah siapkan, lepas tu pentadbir pun dah lantik nanti. Dan jadinya sekarang masa untuk semua dah selesai. Apa jadi yang tinggal tanah ahli waris si mati kan.
OT. Untuk pembahagian macam tanah ni contohnya ada, saya bagi contoh ada lima tanah. lima tanah, mungkin ada 8 ahli waris. Okey, so jadinya di situ macam tak semua orang akan dapat. Tapi semua ahli waris perlu ingat, yang 8 orang ni perlu ingat 5 tanah ni semua hak mereka ada di situ. Mengikut pembahagian sijil faraid atau kan untuk bahagian masing-masing. So jadinya untuk macam ada seorang macam dia macam mereka boleh sesama mereka lah untuk berbincang sama mereka untuk memilih. Kata macam sebab dalam geran tanah itu untuk 55 tu semua benda, semua orang yang 8 orang yang contoh yang saya berikan tadi, diorang ada hak di situ. So jadinya nama diorang boleh dimasukkan semua tu. Jadi hendakkan 8 orang akan duduk satu rumah, satu tanah, semua simpan nama-nama. Jadinya apa yang perlu mereka buat, diorang bincang sama sendiri, mungkin tanah ini mungkin tanah salah satu tanah ini mungkin seorang daripada 8 orang tu dia kata dia mahu. So jadinya haknya untuk yang lagi 4 tanah yang lain tu dia telah melepaskan, dia terpaksa melepaskan. Takkan dia nak ambil satu, dia sudah ambil satu penuh. Lepas tu yang 4 yang balance tanah contoh tadi tu dia mau lagi haknya. Itu jarang berlaku lah. Sepatutnya dia sudah ambil satu, yang lepat tu yang dia perlu lepaskan lah. Dia tak perlu ambil semua. Begitu juga yang lain-lain. Mungkin ada adik-beradik dua orang dia mau tanah ni, dia masukkan nama. Mungkin yang lepas yang lain-lain tu dia lepaskan dia punya haknya tu. Dia di situ adalah kita panggil penerimaan dan pembahagian ni lah. Dia boleh tolak lah, tak semestinya satu tanah tu simpan semua nama ni semua, dan boleh bagi. Dan apa yang mereka boleh buat, mungkin yang diorang boleh bertolak ansur sama mereka lah. Dah dia ambil yang ni dia lepaskanlah sikit. Dia akan diambilkan semua-semua kan. Itu. Bagaimana kedudukannya tu? Misalnya ada si mati dia meninggalkan tanah, tapi mungkin tanah ni masih ada hutang, belum habis dibayar. Seperti yang dikongsikan tadi, tanggungjawab sebagai seorang pentadbir ialah memastikan segala hutang telah pun dilunaskan. Jadikan sebagai contoh, duit yang ada yang tinggal tidak mencukupi, tidak cukup untuk melunaskan segala hutang-hutang. Jadi tanah tersebut macam mana kedudukannya itu? Siapa yang berhak? Adakah akan mungkin yang saya terfikir siapa yang mau menjelaskan, adakah orang atu yang berhak walaupun mungkin dia anak perempuan ataupun mungkin bukan terdiri daripada waris utama? Dia kalau macam itu, kalau apa yang terjadi di situ, mungkin ada setengah kadang tanah tu dia masih pinjaman dengan dengan bank. Mungkin kalau ada insurans cover, okey, alhamdulillah lah, settle lah. Kalau tak cover, macam kalau tak ada insurans tak cover, lepas itu jadinya macam ada hutang lagi di situ. Mungkin kita ya cakap pasal dia hutang dengan bank lah. Mungkin dia beli tanah tu dengan seseorang. Dengan seseorang. Lepas tu dia belum bayar habis lagi. So, tiba-tiba belum bayar habis, dia meninggal. So jadinya tugas ahli waris adalah memastikan untuk settlekan, selesaikan dulu hutang-hutang pembayaran tu dulu. Baru mereka boleh cakap pasal mau ambil, aku mau ambil hak tu tanah ni sebagainya ni. Kalau tidak, sebenarnya benda tu macam dia berbalik kepada mungkin itu apa yang boleh dibuat oleh pentadbir tu, dia mungkin dia boleh menjual semula tanah tu untuk selesaikan hutangnya atau apa semua, dan mungkin tanah tu mungkin tak jadi ahli waris punya hak sudahlah, sebab benda tu jangan dia berebut dulu, patutnya dia settlekan dulu apa ini hutang tu dulu. Ya, itu tadi kita dapat mendapati bahawa ada sebenarnya cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah mengenai harta pusaka ini, ya. Iaitu yang pertama tadi harus ada sijil faraid, tuan. Yes. Ya, sijil faraid, dan kemudian apa tu tadi, tuan? Pentadbir. Lepas tu kita mesti dapat surat kuasa mentadbir untuk lepas dapat tu, dan mentadbir barulah boleh menguruskan harta-harta pusaka si mati itu tanpa tidak ada macam contohnya salah seorang ahli waris tu dia nak pergi, dia tak ada surat kuasa mentadbir, dia terus-terus saja aku mau keluarkan, mau uruskan. Tak boleh, benda itu tidak akan berlaku. Dan juga dikongsikan tadi perkembangan terkini, pembaharuan yang terkini ialah bukan lagi perlu untuk ke mahkamah syariah, tapi kuasa untuk mendapatkan kuasa kebenaran menjadi pentadbir boleh saja terus lakukan di mahkamah sivil. Mahkamah sivil sebenarnya. Alhamdulillah, ya, Dini. Jadi itulah tadi mengongsikan narasumber kita mengongsikan mengenai pengurusan harta pusaka orang Islam amalan terkini, yang mana kita harapkan yang informasi yang disampaikan dapat diberi
memberi kepada yang ingin mengetahuinya dengan lebih lanjut lah mengenai harta pusaka ini. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak ya kepada Tuan Nazrul Anwar, Peguam Syar'i kerana berkongsi sama dan juga datang ke Rampai Pagi untuk mengongsikan mengenai perkara tersebut. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat puasa, Tuan. Selamat puasa juga.